Tahukah anda, kemiskinan bukan penghalang untuk melakukan aktiviti sukarela? Kesukarelawanan secara umumnya merujuk kepada sebarang kegiatan yang melibatkan penyediaan perkhidmatan tanpa mengharapkan sesuatu, iaitu secara sukarela oleh seseorang individu atau suatu kumpulan. Ianya bertujuan untuk memberi manfaat kepada individu, kumpulan atau sesebuah organisasi lain. Sukarela juga terkenal dengan perkembangan kemahiran dan bertujuan mengalahkan kebaikan atau meningkatkan kualiti hidup manusia. Sukarela mungkin mendapat faedah positif untuk para sukarelawanan serta untuk individu atau masyarakat yang diberikan perkhidmatan sukarela. Kegiatan jenis ini juga bertujuan untuk menjalinkan hubungan yang mungkin boleh membantu dalam kerjaya seseorang. Ramai sukarelawan dilatih secara khusus dalam bidang-bidang yang mereka ceburi, seperti perawatan, pendidikan atau penyelamatan kecemasan. Berkhidmat dengan asas yang diperlukan seperti tindak balas terhadap bencana alam. Untuk pengetahuan, terdapat 3 jenis kesukarelawanan. Kesukarelawanan pertama iaitu kesukarelawanan maya. Dia menggunakan kemudahan internet di rumah, sekolah atau tempat kerja dengan menggunakan alat yang dapat mengaksesnya seperti komputer atau telefon pintar. Pihak yang terlibat sebegini tidak diberikan sebarang bayaran. Yang kedua, kesukarelawanan mikro. Dia hampir sama seperti kesukarelawanan jenis maya, namun ia tidak memerlukan proses-proses kemasukan dan saringan penyertaan ataupun latihan. Dan yang terakhir, kesukarelawanan perserikaran. Ianya merujuk kepada kerja sukarela yang menyumbang kepada pengurusan atau pemeliharaan alam sekitar melalui pelbagai kerja, termasuk penanaman semula pokok, perlindungan alam sekitar maupun pendidikan ramad. Persoalannya, adakah khidmat sukarela penting dalam membawa masyarakat yang berbilang kaum ini ke arah kesejahteraan? Saya Muhammad Alif Alfian bin Muhammad Alid, memegang kad matrik 23 DIB 21F 1024. Petaling Jaya. Sukarelawan mula menggerakkan usaha ke Pahang selepas media sosial dibanjiri rayuan warganet meminta bantuan dihantar segera ke negeri itu yang terjejas teruk akibat bencana banjir sejak beberapa hari lalu. Antara bantuan yang disalurkan termasuk keperluan asas selain makanan serta kit ujian berdiri. Berdasarkan hantaran di media sosial, ada sukarelawan memaklumkan mereka menggunakan wang poket sendiri untuk membeli bot bagi menyelamatkan mangsa terperangkap. Terdahulu, menerusi satu rakaman tular di Twitter, seorang penduduk di Taman Mentakap Indah sempat menunjukkan keadaan sekitar kawasan yang ditenggelami air hingga ke paras bumbung. Pada hari tersebut, 20 Disember 2012, jam lebih kurang 3 petang. Ini adalah lokasi Taman Mentakap Indah. Ini rumah 2 tingkat, tetapi telah dinaiki air, dianggarkan kira-kira 20 kaki, iaitu 6 meter tingginya. Manakala seorang penduduk di Kuantan, Yan Tirma Mokhtar 28 berkata ini adalah kali pertama rumah ibunya, Robiah Sa'ad 64, di perumahan Bukit Rangin aman ditenggelami air hingga ke paras bumbung sejak menetap di situ kira-kira 5 tahun lalu. Sementara itu, setakat jam 8 pagi tersebut, berita melaporkan bilangan mangsa terus meningkat kepada 42,529 orang, biarpun keadaan cuaca dilaporkan baik selama 2 hari berturut-turut. Mereka dipindahkan ke 281 pusat pemindahan sementara PPS di semua daerah kecuali Rompin dan Cameron Highland. Jumlah masa di daerah Kuantan, Temerloh dan Berak meningkat mendadak dengan mangsa paling ramai adalah di Kuantan, membabitkan 21,837 penduduk daripada 5,866 keluarga yang kini ditempatkan di 68 pusat pemindahan. Di Temerloh, 76 pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 10,204 keluarga. Manakala di Berak pula,
pusat pemindahan sementara dibuka, menempatkan 1,868 mangsa daripada 530 keluarga. Lipis pula merekodkan 1,628 mangsa daripada 570 keluarga di 29 pusat pemindahan sementara. Jerantut dengan 1,851 mangsa daripada 510 keluarga di 29 pusat pemindahan sementara. Dan Raub dengan 1,315 mangsa daripada 345 keluarga di 20 pusat pemindahan sementara. Di Pekan, 379 keluarga dipindahkan membabitkan 1,277 mangsa yang ditempatkan di 20 pusat pemindahan sementara. Manakala di Bentong, seramai 1,755 orang daripada 435 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara, dan di Maran pula 14 pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 499 mangsa. Beberapa laluan termasuk lebuh raya Pantai Timur LPT di Pahang masih ditutup untuk semua kenderaan berikut air belum surut dan kerja-kerja membersihkan jalan yang dilitupi lumpur sedang dilaksanakan. Dalam perkembangan sama, 4 daerah di Pahang dijangka menerima limpahan air hulu sungai yang berkemungkinan boleh menyebabkan banjir lebih besar dalam tempoh terdekat ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri C. Adam A. Rahman yang dipetik utusan Malaysia berkata, ramalan menjangkakan daerah tersebut meliputi Temerloh, Berar, Maran dan Pekat. Menurutnya, kebarangkalian itu dibuat selepas melihat perubahan aliran air sungai di Pahang yang kemungkinan mengalir ke kawasan yang lebih rendah. Kita sebagai manusia perlulah mempunyai sifat ingin mencuba. Contohnya dalam perkara yang kami tekankan ini, iaitu menjadi sukarelawan. Oleh itu, kenapa kita harus mengikuti ataupun menjadikan diri ini untuk sukarela membantu orang yang berada dalam kesusahan? Oleh itu, saya Ahmad Rasani akan memberitahu serba sedikit betapa pentingnya untuk menjadi sukarelawan. Yang pertama, kita dapat mempelajari kemahiran-kemahiran baru. Seperti Muhammad Gandhi pernah berkata, life as if you were to die tomorrow, learn as if you will live forever. Ia masih belum terlambat untuk kita belajar kemahiran baru. Walaupun kita telah tamat pengajian di universiti, ini tidak bermaksud kita perlu berhenti belajar. Semasa kita menjadi sebagai orang yang sukarela untuk membantu orang, kita akan belajar kemahiran seperti berkomunikasi dengan masyarakat, belajar juga serba sedikit tentang kira-kira kewangan, pengurusan manusia dan bekerja di dalam berkumpulan. Selain itu, kita juga dapat memupuk sikap hidup berkelompok, bermasyarakat dan saling bantu-membantu. Ini kerana manusia tidak dicipta dengan sempurna. Ada yang bernasib baik, ada yang tidak. Ada banyak orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Bagaimana perasaan anda jika ahli keluarga anda yang tiba dalam kesusahan ataupun diterima musibah? Di sini kita dapat lihat bahawa apa yang terjadi di Palestin kerana peperangan, iaitu ramai kanak-kanak yang kehilangan ibu bapanya dan orang-orang yang tersayang. Dan juga kita dapat lihat apa yang berlaku di negara kita baru-baru ini, iaitu berlakunya banjir kerana orang kehilangan orang-orang yang tersayang akibat mati lemas. Dengan ini, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menjadi orang yang sukarela untuk membantu orang lain, kerana kita hidup di bawah satu bumbung yang sama. Mungkin suatu hari nanti kita akan berada dalam suatu situasi mereka juga. Tangan yang memberi adalah lebih baik dari tangan yang menerima. Jadi, sikap bantu-membantu akan terpupuk jika kita menolong orang-orang di negara kita ataupun di negara luar yang ditimpa musibah. Dan akhir sekali, ialah kita dapat melabur pahala di akhirat kelak. Kita harus sedar bahawa manusia akan banyak menghabiskan masa di akhirat. Sekaya-kaya seorang manusia pun
harta akan boleh dipakai di bumi saja. Setinggi-tinggi pelajaran kita di Menara Gading sekalipun, jika tidak digunakan untuk masyarakat, tidak berguna juga. Sebenarnya tujuan asal kita adalah untuk berbuat baik kepada masyarakat setempat. Berlaburlah di jalan akhirat yang kekal abadi. Bila kita meninggal dunia esok, sekurang-kurangnya tercatat amalan kita menderma dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Dr. Fadila Kamsah juga pernah berkata, sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Banyak masyarakat pada zaman sekarang, terutamanya golongan muda, saling bekerjasama dalam membuat kerja kebajikan. Banyak sukarelawan yang tidak kira bangsa saling tolong-menolong antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, negara kita telah dilanda krisis iaitu banjir besar. Banyak masyarakat yang mengalami masalah akibat daripada banjir ini. Golongan muda telah bersatu hati untuk membersihkan perumahan dan memberikan pertolongan kepada mangsa banjir. Terdapat banyak rumah yang dilimpahi lumpur dan harus dibersihkan. Tetapi, golongan-golongan muda dengan secara sukarelawan telah saling tolong-menolong mangsa yang terlibat dalam banjir. Terdapat juga artis yang secara sukarelawan menolong mangsa banjir ini. Contohnya, Isa Aisab dan Homeboys. Baru-baru ini telah tular satu video yang menunjukkan seseorang yang murah hati atau dikenali sebagai Abang Viva yang sanggup menolong mangsa banjir secara sukarelawan. Walaupun hanya berbekalkan dengan RM50 dan sebuah bot yang diletakkan di atas Vivanya, dia sanggup datang dari jauh untuk menolong mangsa banjir ini. Hal ini menunjukkan betapa caknanya masyarakat untuk membantu golongan susah secara sukarelawan. Semangat kesukarelawanan perlulah diterapkan dalam diri setiap mahasiswa sejak daripada peringkat awal lagi. Hal ini kerana mahasiswa memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara sebagai peneraju dan pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawanan mendatangkan pelbagai manfaat yang positif kepada diri mahasiswa. Semakin aktif mahasiswa terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan, maka semakin banyak manfaat yang diperolehinya. Jadi marilah kita bersama-sama bersatu hati dan mengadu bahu untuk menjadi sukarelawan dan membantu golongan yang susah.